Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Maksudnya, Allah Ta'ala menerangkan, yakni kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti, iaitu bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia ni Allah Ta'ala yang sentiasa mentadbir seluruh alam dengan keadilan. Dan turutnya bersaksi bahwasanya malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu turut bersaksi, iaitu la ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Al-Azizul Hakim, Allah Ta'ala yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Melalui ayat yang saya baca tadi, ini surah Ali Imran ayat yang ke-18, secara jelas memberitahu tentang persaksian. Persaksian bahawa tidak ada ilah, tidak ada sembahan melainkan Allah. Allah juga bersaksi, para malaikat pun bersaksi, dan juga orang-orang yang berilmu. Jadi Allah Ta'ala mengadakan persaksian termasuk malaikat dan termasuknya orang-orang berilmu. Semua sini adalah atas ilmu pengetahuan. Maka la ilaha illallah yang disebutkan syahadah itu mesti berdasarkan ilmu. Dan yang mengucapkan kalimah syahadah adalah orang yang berilmu. Ilmu yang utamanya adalah la ilaha illallah. Maka sinilah poin utama yang nak dibahaskan hari ini, iaitu makna dan syarat kalimah syahadah. Jadi kalimah syahadah itu, makna syahadah menyatakan dengan ucapan, talafuz lah, ikrar, ataupun sebagai isyarat, dengan memberi isyarat berdasarkan 8 perkara. Berdasarkan 8 perkara yang disebutkan di sinilah, yang akan dibahaskan di sini. Syarat-syarat syahadah ada 8. Cuma kita tidak bincang pasal orang yang mengucapkan kalimah syahadah dia tu memang dah Islam dah secara zahir, itu kita tidak bincangkan yang itu.
Secara am kena ingat, siapa-siapa yang mengucap kalimah syahadah dia Islam. Contohnya kita berperang, tiba-tiba orang kafir itu mengucap kalimah syahadah. Saya bersaksi bahawasanya dia mengucap kalimah syahadah, 2 kalimah syahadah. Maka masa tu kita tidak boleh membunuh dia. Kerana dia sudah mengucapkan kalimah syahadah. Dan persaksian dia itu atas dasar apa yang dia lafazkan saja. Tetapi yang kita nak bincangkan adalah perkara yang melibatkan hati. Perkara yang melibatkan i'tiqad. Pegangan hati. Sebab mengucap kalimah syahadah tanpa pegangan hati, maka itu kosong. Dari segi hukum lahiriah memang dia Islam. Tapi hukum yang sebenar, Islam ke tidak? Itu yang nak dibincangkan. Jangan pula tak cukup syarat ni, maka dia tidak Islam, maka dihukum terus kafir. Kita hukum juga, tetap hukum ke atas dia sebagai orang Islam. Setelah kita bincangkan sebelum pada ini, masalah-masalah tauhid dalam ibadah, masalah tauhid dalam doa, dan bahagian-bahagian yang lain, ikhlas dan sebagainya, kalimah syahadah sebelum pada ni, maka sini nak membetulkan syahadah tu sendiri. Maka nak membetulkan syahadah ada 8 syarat. Ini garis panduan yang disebutkan oleh ulama lah, yang menyatakan 8 perkara. 8 perkara ataupun 8 syarat syahadah. Diringkaskan dengan bait syair, ilmu yaqinin wa ikhlasun wa sidquka ma'ah mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha wa zida thimanuha al kufranu minka bima siwa al ilahi minal asya'i qad ulliha. Ini syair ringkasan daripada 8 perkara tadi. 8 syarat sah la ilaha illallah. Seperti juga yang saya dah bincangkan tadi, dari segi umum tetap hukum umum. Dia mengucap kalimah syahadah maka dia Islam. Tetapi sini kita nak membetulkan orang yang mengucap kalimah syahadah itu pastikan ada 8 perkara. Pastikan ada 8 perkara. Jadi yang mula-mula saya nak beritahu sini adalah syahadah tu sendiri. Apa makna syahadah? Syahadah itu mengucapkan, melafazkan ikrar, persaksian. Dalam bahasa Melayu melafazkan persaksian. Ataupun juga bentuk isyarat. Isyarat tu tak kira lah dengan tangan ke, dengan kaki ke, dengan apa saja memberi maksud isyarat. Ini kenapa? Bagi hukum orang-orang yang OKU contohnya, orang-orang yang tidak boleh bercakap, orang-orang yang tidak mendengar, mana orang ini ada kelemahan dari segi menyebutkan lafaz. Orang pekak, orang yang pekak dan juga orang yang bisu. Maka sini disebutkan sebagai isyarat. Mana selain daripada yang ada masalah ni, maka mesti dilafazkan. Dilafazkan dengan perkataan. Maka bagi orang-orang yang selainnya, tak kira lah isyarat ke ataupun memberi syahadah dengan penulisan ke, asalkan dia itu sebagai menunjukkan bahawasanya dia mengiktiraf, mengaku dia mengucap persaksian. Itu 8 perkara adalah ilmu pengetahuan,
keyakinan, ikhlas, kejujuran, cinta, ketaatan, penerimaan, pengingkaran. 8 perkara. 8 perkara yang mesti dia ada, iaitu ilmu pengetahuan, keyakinan, yakin, ikhlas, jujur, benar, cinta, ketaatan, penerimaan, qabul. Kemudian yang last sekali adalah pengingkaran. Yang last sekali adalah pengingkaran. Salah. Salah. Di sana lah. Itu yang mula-mula sekali adalah ilmu. Ilmu yang dimaksudkan situ adalah ilmu pengetahuan yang tidak dicampuri dengan kejahilan. Itu maksud ilmu pengetahuan. Mana nak mengucap kalimah syahadah, benda yang kena ada adalah ilmu. Benda yang kena ada adalah ilmu. Mana mungkin mengucapkan kalimah syahadah tidak ada ilmu. Maka jika tidak adanya ilmu, hanya melafazkan saja perkataan tetapi jahil tentang perkara itu. Iaitu mengetahui dengan jelas sini makna dua kalimah syahadah yang dia nak sebut itu dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Kerana kejahilan tentang makna dua kalimah syahadah itu tidak memberi sebarang faedah pun akan ucapan yang dia ucap. Melainkan dengan semata-mata dia sudah dihukum sebagai orang Islam saja. Bila dia mengatakan persaksian itu, secara zahirnya dia Islam saja. Tapi yang sebenar, Islam ke tidak? Tidak. Maka jika lafaz di mulut saja Islam, yang di hati dan perbuatan tidak Islam, ini bentuk munafik dia panggil. Mana bentuk berpura-pura. Berpura-pura Islam. Yakni dia mengucapkan kalimah syahadah tanpa ilmu pengetahuan. Maka jika ucapan gini, maka tak jelas. Betul ke tidak betul dia ni tak jelas. Ni tak kira dia tu tak solat apa semua tu, tak kira lagi. Ni hanya yang permulaan. Mengucap kalimah syahadah. Maka mengucap kalimah syahadah biar jelas dia mengetahui la ilaha illallah. Dia mengetahui Muhammadur Rasulullah, dia tahu dengan jelas makna la ilaha illallah, makna Muhammadur Rasulullah. Ini seperti firman Allah Ta'ala ada menyebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka oleh itu, ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang layak disembah illallah, melainkan Allah. Maka daripada ayat ini, iaitu ayat surah Muhammad, ayat 19 surah Muhammad, ada menyebut perkataan yang mula-mula situ, dia ada sebut fa'alam, iaitu hendaklah kamu tahu. Hendaklah kamu tahu ilmu. Ilmu apa? La ilaha illallah. Ilmu la ilaha illallah kamu kena tahu. Mana biar jelas makna la ilaha illallah yang kamu nak sebut itu, kamu sudah jelas la ilaha illallah tu apa. Mana seperti mana yang kita dah bahaskan sebelum pada ini. Mana la ilaha illallah
menafikan syirik. Menafikan sembahan, ibadah, doa kepada selain pada Allah Ta'ala. Mana biar jelas benda ni. Makna ada, sekiranya ada lagi bersama dengan Allah Ta'ala, ada lagi yang boleh kita buat ibadah yang bersama dengan Allah, yang boleh kita berdoa minta kepada selain pada Allah Ta'ala, yang bersama dengan Allah Ta'ala, maka ini masih lagi syirik pada Allah Ta'ala. Maka apa guna mengucap la ilaha illallah jika masih lagi meneruskan perkara-perkara yang syirik, yang jelas-jelasnya menafikan sebutan ataupun persaksian yang dia sudah sebutkan la ilaha illallah itu. Dan masih lagi Muhammad Rasulullah masih lagi duduk melakukan amalan-amalan bid'ah, masih lagi melakukan amalan-amalan yang langgar syariat Allah Ta'ala, yang tidak taat kepada Allah Ta'ala, yang bentuk kemungkaran. Yang sunnah tidak diterima, yang bid'ah yang diterima. Dan lebih-lebih lagi yang bid'ah yang dilakukan itu pula bukan bid'ah yang biasa, bahkan bid'ah yang boleh membawa syirik pada Allah Ta'ala. Maka ini lagilah melampau. Maka mesti kena ada pengetahuan secara jelas benda ni. Mana menyebut la ilaha illallah, tahu makna la ilaha illallah. Menyebut Muhammadur Rasulullah, tahu makna Muhammadur Rasulullah. Bukanlah nak kata tahu situ dengan makna bolehnya bersyarah, bolehnya kita kena belajar lama-lama dulu ataupun boleh bahas panjang-panjang dulu makna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Tidaklah sampai gitu, tidak. Tapi mafhum secara ringkasnya kita boleh faham dah. Dengan yakin dah. Dengan ilmu pengetahuan yang kita ada itu, kita sudah tahu ilmu bahawasanya la ilaha illallah itu kita dapat berdasarkan ilmu. Bukanlah kita tahu la ilaha illallah itu kerana hanya didakwa oleh seseorang saja. Bahkan kita mengetahui dengan ilmu. Bila sebut kata ilmu pengetahuan, maka mestilah berdasarkan ilmu wahyu. Mesti berdasarkan ilmu wahyu. Kita menerima la ilaha illallah berdasarkan ilmu apa? Ilmu wahyu. Iaitu la ilaha illallah, ilmu wahyu. Muhammad Rasulullah, ilmu wahyu. Maka berdasarkan ilmu wahyu itu, kita pun yakin. Maka ini adalah benar. Dalam ayat lain lagi ada sebut wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang laut. Itu Laut Merah. Itu lalu mereka sampai kepada satu kaum yang sedang menyembah berhala-berhala. Berhala-berhala mereka. Melihatkan yang demikian, mereka Bani Israel itu berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami satu Tuhan berhala. Sebagaimana mereka mempunyai Tuhan, maka kami pun nak juga sama. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang jahil. Kaum yang jahil. Jadi sinilah nak beritahu ilah, menyebut ilah, la ilaha illallah, menyebut kalimat tauhid, mengaku tauhid, tetapi masih lagi nak mengadakan syirik, ini jelasnya kejahilan. Ini jelasnya perkara yang jahil. Perkara yang jahiliyah. Masih lagi nak terkesan kepada benda-benda yang syirik pada Allah Ta'ala, maka ini jelasnya kejahilan. Maka ilmu pengetahuan yang saya nak beritahu ini, ilmu pengetahuan yang tidak dicampuri dengan kejahilan. Kejahilan itu syirik. Ilmu pengetahuan itu tauhid. Maka ilmu pengetahuan yang tauhid tidak dicampurkan dengan perkara yang jahil, iaitu apa? Syirik pada Allah Ta'ala. Maka jangan dicampurkan ilmu pengetahuan yang benar dengan ilmu pengetahuan yang tidak benar.
Sebab tu bila kita belajar, kita tak boleh buat kira dengan ilmu-ilmu kita yang kita tahu sekadar tahu gitu. Tahu tak tahu mana, tahu je. Kita tak boleh buat kira. Melainkan kita tahu ilmu itu benar daripada Allah Ta'ala dengan Rasul. Barulah jelas. Barulah jelas ilmu pengetahuan kita. Ambilan ilmu kita tu jadi jelas. Jadi bila kita dapat benda ni, dapat tahu dengan jelas ilmu wahyu ini, maka kita mengucap kalimah syahadah dengan ilmu pengetahuan kita. Bukanlah kata siapa-siapa nak mengucap kalimah syahadah mesti kena belajar fiqh dulu, mesti kena belajar usul fiqh dulu, mesti kena belajar Al-Quran keseluruhan dahulu, ataupun kena belajar hadis keseluruhan dahulu. Tidak itu maksudnya. Hanya saja pengetahuan tentang ilah, tauhid, pengetahuan tentang tauhid, menafikan syirik, dan jelasnya Muhammad itu sebagai pesuruh Allah Ta'ala secara jelas, bukanlah Tuhan, bukanlah pengganti Allah di muka bumi ini sebagai Tuhan, dan bukanlah sebagai tempat kita pergantungan hajat kita di dunia ini dengan Nabi Muhammad. Maka biar jelas itu Muhammad itu siapa, Allah Ta'ala itu siapa. Maka bila jelas begini, kita mengucapkan kalimah syahadah dengan ilmu pengetahuan yang jelas. Kemudiannya, kalimah syahadah yang kedua yang mesti kena ada dalam kalimah syahadah, iaitu pegangan kita, mana yang kita kena ada ketika mengucapkan kalimah syahadah itu, keyakinan. Apa itu keyakinan? Keyakinan yang tidak dicampuri dengan keraguan. Itu maksud. Keyakinan yang mana yakin itu tidak dicampurkan dengan ragu. Itu memiliki ilmu pengetahuan hingga meyakini, hingga yakinlah, yakin akan kebenaran dua kalimah syahadah itu. Mana bukan sekadar kita cari ilmu. Tadi yang mula-mula tadi ada beritahu ada ilmu, kena ada ilmu. Dan ilmu itu bukan sebarang ilmu, ilmu itu mesti berdasarkan keyakinan. Kita dapat ilmu itu sehingga kita dapatnya yakin. Bukan kita dapat ilmu, yakin tu tidak. Maka yakin inilah bentuk puas hatinya kita akan ilmu yang kita dapat. Yang mana bila sebut kata yakin, tak berubah dah diri kita, berpegang dengannya. Sebab kita dah yakin, inilah dia. Inilah ilmu pengetahuan, inilah yang kita yakini. Dua kalimah syahadah inilah yang kita yakini. Kenapa? Kerana ilmu pengetahuan sekiranya berdasarkan dengan keyakinan, tidak mungkin akan ada sebarang keraguan dalam ucapan syahadahnya, ucapan persaksiannya. Sekiranya sudah yakin. Maka ilmu tak kira lah dia nak dapat ilmu macam mana, tetapi biar jelas dia tahu la ilaha illallah. Itu yang poin utama, la ilaha illallah. Bila dia tahu la ilaha illallah, maka selepas pada tu penjelasan Muhammad Rasulullah, maka dia pun menerima Islam dengan mengucap kalimah syahadah berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinan dengan ilmu yang dia dapati. Firman Allah Ta'ala, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini cerita di akhirat. Dan sungguh ngeri. Sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya. Orang yang berdosa mujrimun sini orang yang musyrikun.
orang yang musyrik itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka. Yakni dalam keadaan malu dan hina sambil merayu. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami sudah lihat dah sekarang. Wa sami'na, dan kami sudah dengar dah. Farji'na, maka kembalikanlah kami. Kembalikanlah kami ke dunia balik. Nak buat apa? Na'amal salihan, supaya kami dapat buat amal yang soleh. Sebab apa nak buat amal yang soleh? Amal yang soleh saja yang laku di akhirat. Amal yang tidak soleh, yang toleh, yang tidak soleh itu tidak diterima di akhirat. Dan soleh, kena ingat, amalan yang soleh adalah amal yang ikut syariat Allah Ta'ala. Amalan yang tidak ikut syariat Allah Ta'ala tidak dipanggil amal soleh. Amal soleh mesti berdasarkan syariat Allah. Allah Ta'ala yang syariatkan. Amalan itu siapa yang syariatkan? Allah Ta'ala yang syariatkan. Dan mereka pun kata apa? Inna muqinun. Sungguhnya kami sekarang ni sudah yakin. Maknanya sini, apa saja yang kita buat dengan kita ucap kalimah syahadah ke, yang kita amal ke, yang kita buat itu bukan dengan ilmu pengetahuan yang yakin. Yakni kita buat dengan kejahilan. Kita buat yang kejahilan, kita buat benda yang ragu. Bukan benda yang yakin, benda yang ragu. Buat berdasarkan kejahilan, buat dengan keraguan. Maka perkara itu adalah sia-sia. Yang Allah Ta'ala naknya adalah berdasarkan ilmu pengetahuan. Kita amal berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinan. Kita dapat ilmu pengetahuan dengan yakin benar. Itulah amal syariat yang Allah Ta'ala syariatkan. Itu yang Allah Ta'ala kedaki kepada kalimah syahadah la ilaha illallah. Itu yang Allah Ta'ala hendak. Maka kita tahu bahawasanya dua kalimah syahadah itu dengan ilmu pengetahuan, dengan keyakinan, maka sekiranya kalau seolah-olahnya kalau orang letak pisau di leher kita nak bunuh sekalipun, sanggupnya dibiarkan. Bunuhlah, nak bunuh. Sebab aku dapat ilmu dengan yakin dah. Seolah-olah sampai tahap tu. Seperti golongan Ashabul Ukhdud. Lempar masuk dalam api pun tak apa. Kami sudah mengucap dah. Kami sudah mengakunya dengan Tuhan, Tuhan yang dengan Rabbil Ghulam, Rabbil Ghulam, bi Rabbil Ghulam. Tu pun tak sebut nama Allah, tu sebut nama Rabbil Ghulam, Tuhannya budak tu. Tuhan budak. Yang mana Tuhan budak itu adalah Allah Ta'ala. Dan mereka semua masuk Islam semua. Dan golongan Ashabul Ukhdud, sanggupnya mereka itu masuk ke dalam api. Sanggup masuk ke dalam api dengan apa? Masuk dalam api kalau tidak ada keyakinan. Kalau ragu, tak masuk dalam api. Kenapa dia sanggup masuk ke dalam api? Golongan Ashabul Ukhdud, ia seperti mana dalam surah Al-Buruj. Dan dalam hadis pun ada mencerita dengan panjang lebar cerita pasal ghulam ini. Pasal satu orang budak. Ya Allah Ta'ala bagi kurnia kepada dia, nak beri kesedaran kepada raja. Tapi raja tu tidak mahu terima sehingga sanggup bunuh siapa-siapa saja yang beriman dengan Tuhannya ghulam itu. Iaitu Tuhannya Allah Ta'ala. Iaitu Allah Ta'ala. Dan mereka itu sanggup masuk ke dalam api. Sanggup masuk ke dalam api. Kenapa sanggup masuk ke dalam api kalau bukannya dengan keyakinan? Dalam ayat lain Allah Ta'ala beritahu,
Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka yattabi'una illa adh-dhann wa inhum illa yakhrusun. Ingatlah, sungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua tu milik Allah Ta'ala. Dan bahawa mereka yang menyembah sesuatu yang selain pada Allah Ta'ala sebagai sekutu-sekutu Allah, mereka itu tidak menurut sesuatu keyakinan. Mereka hanya menurut sangkaan semata-mata. Yang ini benar ragulah. Dan mereka hanyalah orang-orang yang sentiasa berdusta. Bila sebut kata sangkaan, bentuk keraguan gini, maka ini jelasnya adalah bentuk pendustaan. Bentuk pendustaan. Maka orang yang beriman, orang yang mengucap kalimah syahadah, mestilah bukan dengan sangkaan. Bukan dengan sangkaan. Sangkaan betul, tidak. Mana mesti dengan keyakinan, yakin betul. Yakin betulnya ilmu pengetahuan yang kita dapat itu. Dan ilmu pengetahuan nak jadi yakin, tak mungkinnya dengan mudah-mudah gitu, melainkan dengan cara wahyu Allah. Sebab kita yakin ini daripada Allah Ta'ala. Bila yakin benda tu daripada Allah Ta'ala, maka tidak ada keraguan. Bila datang daripada Allah Ta'ala, la raiba fi, tidak adanya keraguan di dalamnya. Kemudiannya, ikhlas. Ikhlas kita dah bincang dah sebenarnya kali dalam bab sebelum pada ni. Tapi sininya kalimah syahadah tu kena adanya ikhlas. Tidak boleh tidaknya mengucap kalimah syahadah mesti dengan keikhlasan. Sebab mengucap kalimah syahadah ini adalah bentuk perbuatan. Perbuatan dengan mengucapkan lafaz. Mana dia adalah bentuk perbuatan. Maka bila bentuk perbuatan, mestilah dilakukan dengan ikhlas. Mana bukan yang dibuat dengan, yang paling mudah dengan riya, dengan syirik. Riya, syirik kecil. Dan yang lain pada tu adalah syirik-syirik besar lah. Mana ikhlas tanpa syirik. Mesti kena ikhlas tanpa syirik. Iaitu tulus ikhlas dalam mengesahkan Allah Ta'ala. Tanpa sebarang percampuran dengan syirik. Dalam persaksian yang dia sebut itu. Jelas akan hal ini menjadi sebagai halangan buatnya dari terjebak dengan hal syirik. Iaitu bila satu orang itu benar-benar ikhlas pada Allah Ta'ala semata dalam mengucapkan kalimah syahadah, bukan kerana selain pada Allah Ta'ala, mana bukan dalam bentuk syirik lah, mana bukan syirik pada Allah Ta'ala, maka keikhlasan dia itu tidak dapat digugatkan dengan apa saja halangan. Tidak ada pun sebarang halangan yang boleh menggugatkan keikhlasan dia itu. Keikhlasan dia dalam menyebutkan kalimah syahadah berdasarkan ilmu pengetahuan dengan yakin itu. Firman Allah Ta'ala ada sebut, Qul atuhajunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah wahai Muhammad, patutkah kamu, hai kaum Yahudi dan Nasrani, ahli kitab, membuat bantahan terhadap kami mengenai pilihan Allah dan pengurniannya?
Padahal dialah Allah, dialah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami faedah amal kami dan bagi kamu pula faedah amal kamu. Yakni kalau diikhlaskan. Dan kami adalah mengerjakan amal ibadah dengan ikhlas hanya kepada-Nya. Dan ayat yang seumpama ini banyaklah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Mana amal yang dia sebutkan, perkara yang dia sebutkan kalimah syahadah itu bukanlah bentuk paksaan, bukan bentuk nak tunjuk pada orang, bukan kerana nak kahwin. Ada setengah orang masuk Islam kerana nak kahwin. Dan bukan benda-benda yang hal-hal yang duniawi lah, tak kira lah benda-benda apa sekalipun. Dan bukannya disertakan syirik lah maknanya. Mana bukan disertakan syirik pada Allah Ta'ala. Sebab adanya syirik pada Allah Ta'ala, maka akan tidak ikhlasnya dia. Sebab ikhlas ni adalah murni, mana tulus, bersih, suci. Mana tidak ikhlas, mana akan berlakunya kotoran pada perkara yang bersih, pada perkara yang putih, putih bersih. Dalam ayat lain ada sebut illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Maksudnya kecuali orang-orang yang bertaubat dari perbuatan munafik itu dan memperbaiki amalan mereka yang salah, dan mereka pula berpegang teguh kepada agama Allah serta mengerjakan agama mereka dengan ikhlas kerana Allah, maka mereka yang demikian itu ditempatkan bersama orang-orang yang beriman di dalam syurga, dan Allah akan memberikan orang-orang yang beriman itu pahala yang amat besar. Ayat 146 surah An-Nisa. Kemudian yang kita kena ada adalah kejujuran. Jujur benar. Mana bercakap benar, bercakap jujur. Bercakap benda yang betul. Yakni yang tidak dicampuri dengan dusta. Kejujuran yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Iaitu mengucapkan dengan jujur berdasarkan keyakinan atas persaksian yang dia saksikan itu. Ilmu pengetahuan yang yakin itu. Tanpa sebarang bentuk pendustaan dalam kata-kata yang dia sebutkan itu. Mana berkata itu adalah berkata yang benar. Berkata yang jujur. Jujur dalam mengucapkan perkataannya. Firman Allah Ta'ala, قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Surah Al-Maidah ayat 119. Firman Allah Ta'ala, inilah hari kiamat yang padanya orang-orang yang benar pada tutur kata dan amal perbuatan mereka mendapat manfaat daripada kebenaran mereka. Mereka memperolehi syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia. Itulah kejayaan yang amat besar. Jadi orang yang jujur pada hari kiamat akan mendapat faedah. Jujur dengan tutur katanya, jujur dalam amal perbuatannya. Maka inilah penting mengucapkan persaksian dengan jujur.
Mengucapkan persaksian itu mesti dengan kejujuran. Dalam ayat lain ada berbunyinya, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Mereka mengatakan yang demikian bukanlah kerana hendak beriman. Mereka mengatakan yang demikian bukanlah kerana hendak beriman. Bahkan setelah nyata kepada mereka apa yang mereka selalu sembunyikan dahulu, dan kalau mereka dikembalikan ke dunia sekalipun, tentulah mereka akan mengulangi lagi apa yang mereka dilarang dari melakukannya. Dan sesungguhnya mereka adalah tetap pendusta. Ini nak beritahu betapa teruknya orang yang jenis pendusta. Mana orang yang pendusta ini hidup atas dunia tak nak bertaubat pada Allah Ta'ala, maka sekiranya mati hidup balik sekalipun akan jadi pendusta. Mati hidup balik. Hidup balik ke dunia. Jika ditakdirkan baliknya mereka itu dibalikkan ke dunia sekalipun, tetapnya dia akan jadi pendusta. Berbeza dengan golongan pendusta, tetapi mereka sudah bertaubat. Sebelum daripada mati itu mereka itu bertaubat. Bukannya mereka itu mati dalam keadaan berdusta pada Allah Ta'ala. Maka mati dalam keadaan berdusta pada Allah Ta'ala ini, sekiranya dikembalikan mereka itu, tetapnya mereka itu sebagai pendusta. Maka ini nak beritahu, mengucap kalimah syahadah mestilah bukan dengan perkataan dusta. Dusta ni mana sebut lain. Benda yang sungguh daripada hati itu lain. Yang kita sebut tu bukan itu yang sebenar kali. Bukan la ilaha illallah, bukan tauhid pada Allah Ta'ala. Bukan nak taat pada Allah Ta'ala dengan Rasul. Maka ini adalah bentuk dusta. Ini adalah bentuk pembohongan. Maka pembohongan gini, sekiranya mati sekalipun dalam berbohong, maka keadaan mereka ni jenis pembohong, akan pembohong pulaknya bila dikembalikan. Maka ini bahaya. Mengucap kalimah syahadah bukan dengan kebenaran, bukan jujur. Tidak jujur, orang yang tidak jujur dalam mengucapkan kalimah syahadah. Kemudian yang lain lagi, cinta. Antara syarat kalimah syahadah adalah cinta yang tidak dicampuri dengan kebencian. Iaitu kejujurannya menghasilkan perasaan kasih sayang terhadap Allah. Kejujuran dia benarnya dia dalam berkata itu, sebenar kali jujurnya itu dapat menghasilkan perasaan cinta. Menghasilkan perasaan cinta dia kepada Allah Ta'ala dan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kan tidak mungkin akan adanya sebarang benci. Benci tidak akan ada. Mana mungkin akan adanya kebencian pada Allah Ta'ala dan Rasul. Apa saja yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dia tidak akan membantah. Dia tidak akan membenci Allah. Yang Allah Ta'ala takdirkan, mereka itu tidak akan membenci Allah. Bahkan mereka itu akan menjadi orang yang selalu mencintai Allah Ta'ala, tidak berbelah bagi. Ataupun dipanggil cinta yang agung. Inilah cinta yang agung. Dan cinta yang agung ini, cinta yang tidak berbelah bagi, cinta kepada Allah Ta'ala yang Maha Baik. Allah Ta'ala yang Maha Esa. Cinta kepada Tuhan yang mencipta diri kita. Kita sayangnya pada Allah Ta'ala, kita cinta pada Allah Ta'ala, walaupun ada di kalangan makhluk yang kita cintai. Contoh kalau kita adanya isteri kita yang kita cintai, ada kekasih kita yang kita cintai,
adanya ibu bapa yang kita cintai, adanya adik-beradik kita yang kita cintai, adanya anak-anak kita yang kita cintai, ataupun sesiapa sahaja di kalangan teman-teman kita yang kita cintai, akan bertambahnya cinta kita pada Allah Ta'ala. Menyebabkan bertambah laginya cinta kita pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala kurniakan mereka-mereka ini pada kita. Menciptakan orang-orang yang kita cintai. Dan lebih-lebih lagi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bertambahnya cinta kita pada Allah Taala. Kenapa? Allah Taala yang mencipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perasaan kita terhadap Allah Taala akan makin kuat, makin kuat, makin kuat. Maka orang yang mengucapkan kalimah syahadah mesti disertakan dengan cinta. Cinta pada Allah Ta'ala dan Rasul. Bila dua kalimah syahadah itu Allah Ta'ala dengan Rasul. Dan Allah Ta'ala yang agung. Yang Rasul itu mana sebagai Rasulullah. Kita cinta dia kerana dia itu pesuruh Allah. Maka tidak dapat tidak mengucapkan kalimah syahadah itu dengan keyakinan, dengan benar yang jujur tanpa pendustaan, akan menerbitkan perasaan cinta kita. Maka bila ada cinta, tidak ada benci. Bila ada cinta, maka tidak adanya kebencian. Maka ini penting bila kita yakin dengan sesuatu, yakin dengan sesuatu dan kita jujur akan sesuatu, dengan kejujuran itulah akan menerbitkan cinta kita. Kita contohnya kita kepada satu orang itu kita jujur dengan dia. Contohnya teman kita, kita jujur dengan dia. Kenapa kita jujur dengan dia? Menerbitkan apa? Akan adanya perasaan cinta. Kerana adanya perasaan cinta kita kepada kawan kita. Ada perasaan cinta kita kepada ibu bapa kita. Dan dengan kejujuran inilah menerbitkan perasaan cinta, dan nak dapatnya jujur itu maka akan terlahir cintalah. Maka cinta ini yang Allah Ta'ala pula yang paling tinggi. Jangan pula kita duduk sibuk cinta kepada makhluk sampai membesar-besarkan cinta pada makhluk sehingga cinta pada Allah Ta'ala itu dianggap biasa-biasa. Jangan. Seperti mana dalam firman Allah Ta'ala ada sebut, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'adzab. Maksudnya, walaupun demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain daripada Allah Ta'ala untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, memujanya, mentaatinya, sebagaimana mereka mencintai Allah Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang beriman itu, ini yang dimaksudkan, itu lebih cinta kepada Allah Ta'ala. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman, syirik itu, mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah maha berat azab seksaannya, niscaya mereka tidak akan melakukan kezaliman itu, mereka tidak akan melakukan syirik pada Allah Ta'ala sama sekali. Maka sini tauhid dalam percintaan, fil mahabbah, ini ada dibahaskan dalam pengajian akidah tauhid, bab cinta. Tapi bab cinta ni diselit dalam kalimah syahadah. Bab cinta ini kerana melibatkan dua. Allah Ta'ala melibatkan Allah, melibatkan dengan Nabi Muhammad.
Tapi yang besarnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang besarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad itu kita cinta kerana dia itu adalah pesuruh Allah. Kerana pesuruh Allah kita cinta. Mana ni dipanggil misalan. Misalan lah. Sekiranya Muhammad itu bukan pesuruh Allah, maka cinta kita jadi tak ada. Cinta kita jadi terus jadi tak ada kalau dia tu bukan Rasulullah. Kita cinta dia kenapa? Kita cinta dia kerana dia Rasul Allah. Maka Rasul Allah itulah yang mana ada kaitan dengan Allah Ta'ala, itulah menyebabkan kecintaan kita pada dia. Ada hubung kait dengan Allah Ta'ala. Dia ni sebagai pesuruh Allah Ta'ala, kerana dia pesuruh Allah Ta'ala kita cinta pada dia. Kalau bukan kerana itu, kita tak cinta dia. Itu nak beritahu hebatnya cinta pada Allah Ta'ala. Maka mengucapkan kalimah syahadah mesti berdasarkan cinta pada Allah Ta'ala dan cinta pada Rasul. Kerana Rasul itu pesuruh Allah Ta'ala. Maka dengan adanya cinta, maka sudah tentunya akan adanya ketaatan. Ketaatan saya akan beritahu lepas ni lah, iaitu akan terbitnya ketaatan, akan adanya ketaatan. Maka yang seterusnya kalimah syahadah itu adalah kena adanya berdasarkan ketaatan. Berdasarkan ketaatan yang tidak dicampuri dengan pembangkangan. Pembangkangan lah. Pembangkangan. Iaitu perasaan cintanya menimbulkan ketaatan yang tidak berbelah bagi. Sebab sebut kata cinta mesti kait dengan taat. Mana bila cinta akan jadi taat. Kita akan jadi rasa apa saja yang mari daripada dia, kita akan rasa puas hati. Kita berpuas hati. Kenapa? Kita cinta. Bila kita adanya perasaan cinta, kita akan jadi rasa puas hati. Kalau makhluk apa saja kekurangan, kita cinta pada dia, adanya kekurangan pada dia pun tetap kita cinta. Tetap juga kita cinta. Sekiranya kekurangan yang dia ada tu kita jadi tak cinta, maka sebenarnya kali cinta kita yang kepada dia tu tidak kuat pun. Maka cinta yang kuat, maka mestinya kita boleh menerima, kalau makhluk, kita boleh menerimanya kelemahan-kelemahan makhluk. Manakala Nabi Muhammad SAW tidak gitulah, tidak betul kelemahan makhluk dari segi masalah syariat. Gini kita tak ada masalah pun tentang itu. Yang ada masalahnya jika kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kita bentuk taat pada Nabi Muhammad SAW, yang mana apa saja yang dia perintahkan itulah jua daripada Allah Ta'ala. Apa yang dia larangkan, maka itulah jua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka kita kaitkan dia kerana daripada Allah. Bukan semata-mata dia yang larang. Walaupun dalam perkara-perkara tentu memang kita kena ikut apa saja yang dia perintahkan. Contoh Nabi SAW ada juga dalam perintah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan peperangan, perkara-perkara yang duniawi, ada je yang perintah-perintah yang bentuk gitu, yang bukan syar'i. Yang bukan syar'i tapi bentuk takwini, benda yang hukum dari mana yang bukan hukum syariat. Contohnya bab menanam pokok kurma, pembungaan bunga kurma. Nabi ada memberi syorkan perkara yang tidak sesuai bagi orang yang mahir dalam perkara menanam pokok kurma. Jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan takwin itu biasalah. Tapi apa saja kekurangan itu tidak menyebabkan kita hilang cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekurangan dia, antara kekurangan dia yang mana kekurangan dia itu sama dengan kita yang kekurangan. Itu apa? Ada masa kita kena ngencing, kita kena berak. Ada masa kita kena mandi. Maka kekurangan-kekurangan gini yang bentuk manusia tetap juganya kita terima. Kita terimanya dia dan kita cintanya dia, tidak berbelah bagi. Berbeza dengan Allah Ta'ala,
Yang mana cinta pada dia ni cinta yang sempurna. Allah Ta'ala ni semua sekali sempurna. Pada Allah Ta'ala, pada zat Allah Ta'ala, semua sekali adalah yang sempurna. Berbeza dengan makhluk, ada saja serba kekurangan. Kekurangan dalam hal-hal tertentu. Yang mana saya dah bahas dah lah dalam minggu lepas, pasal syariat yang tidak syariat, pasal kekurangan dari segi terlupa, itu biasa. Pernah Nabi SAW terlupa rakaat. Yang terlupa gini dalam bab pelaksanaan gini tidak mengapa. Dan kita dengan pengurangan adanya kekurangan gini, jenis lupa gini, maka tetap juga kita cinta pada Nabi Muhammad SAW. Maka sini yang saya nak sentuhkan sini tentang ketaatan. Taatnya kita pada Allah Ta'ala, taatnya kita pada Rasulullah tidak berbelah bahagi tanpa adanya sebarang bantahan atau bangkangan ke atas Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Firman Allah Ta'ala ada menyebut, Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Oleh itu jika kamu berpaling yakni mendurhaka, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Dalam ayat lain ada menyebut walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahum hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim wa 'alaihim ghadabun wa lahum 'adzabun syadid. Dan orang-orang yang berhujah menyangkal dan membantah tentang kebenaran agama Allah sesudah disambut dan diterimanya agamanya itu. Bantahan dan tuduhan palsu mereka itu sia-sia belaka di sisi Tuhan mereka. Dan mereka pula ditimpa kemurkaan daripada Allah serta mereka beroleh azab seksa yang seberat-beratnya. Maka sinilah kita kena taat dan tidak bolehnya bantah menolak, membangkang apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Mana kita kena betul-betulnya taat pada Allah Ta'ala dan Rasul tanpa adanya sebarang bangkangan. Dan lagi, bila sebut pasal ketaatan, mestilah ada bentuk penerimaan. Penerimaan yang tidak bercampur dengan penolakan. Iaitu ketaatannya itu membawa kepada penerimaan. Bila kata taat, taat mestilah menerima dengan kerelaan hati akan apa saja yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala ada menyebut lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisab wa ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad. Bagi orang-orang yang menyahut suruhan Tuhan mereka, suruhan Tuhan mereka sahajalah balasan yang sebaik-baiknya. Dan orang-orang yang ingkar, yang tidak menyahut suruhannya, kalaulah mereka mempunyai segala apa jua yang ada di bumi, disertai dengan sebanyak itu lagi, tentulah mereka itu rela menembus diri mereka dengannya. Mereka itu disediakan baginya hitungan hisab yang seburuk-buruknya, serta tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Dan amatlah buruknya tempat tinggal mereka. Dalam ayat lain ada menyebut, qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan-keterangan, dalil-dalil bukti daripada Tuhan kamu. Oleh itu sesiapa melihat kebenaran itu serta menerimanya, maka faedahnya terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang buta dan enggan menerimanya, maka bahayanya tertimpalah ke atas dirinya sendiri, dan tiadalah aku berkewajipan menjaga dan mengawasi kamu. Maka sinilah penting nak beritahu, kena ada penerimaan. Kita kena menerima
apa yang didatangkan oleh Allah Ta'ala. Yang didatangkan oleh Allah Ta'ala, kita kena terima. Maka itulah bentuk ketaatan kita pada Allah Ta'ala dan Rasul. Taat pada Allah Ta'ala dan Rasul, tidak mungkin akan taat pada Allah Ta'ala dan Rasul sekiranya tidak menerima apa yang bentuk titahan-titahannya, larangan-larangannya itu, suruhannya itu tidak dibuatkan ataupun larangannya itu jadi dibuatkan. Kan? Mana mesti kita melakukan amal-amal yang dia suruh, perkara-perkara yang disuruh, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Dan menerima apa saja ketetapan daripada Allah Ta'ala. Maka bila ada penerimaan gini, maka walaupun dia hanya mengucap kalimah syahadah, dia tak belajar lagi Al-Quran, dia tak belajar lagi hadis, maka dengan mudahnya kalau dia belajar selepas pada itu, dia terus terima. Sebab dia mengucap kalimah syahadah sudah untuk menerima. Kerana dia sudah taat untuk menerima, bukan untuk menolak, untuk menerimanya ajaran Islam keseluruhnya. Mana dia membuka luasnya diri dia untuk menerimanya ilmu. Untuk menerimanya apa saja bentuk suruhan Allah Ta'ala. Suruhan larangan Allah Ta'ala itu dia nak terima semua sekali. Apa saja yang Allah Ta'ala sampaikan pada dia, Allah Ta'ala nak dia nak amalkan semua sekali. Apa yang Allah Ta'ala larangkan pada dia, dia nak tinggalkan semua sekali. Mana dia kira ilmu semua sekali, ilmu tu dia nak tahu. Dia nak terima semua sekali apa yang datang daripada Allah Ta'ala. Benda yang bukan datang daripada Allah Ta'ala, itu dia letak tepilah maknanya. Mana benda yang daripada Allah Ta'ala, itulah yang dia utamakan, yang dia pegang. Kerana itulah bentuk lambang ketaatan dia. Dalam ayat lain yang jelas ada sebut ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illahu wa'rid 'anil musyrikin. Ikutlah jua apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Ini Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun suruh ikutnya suruhan Allah Ta'ala. Suruhan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala wahyukan kepada kamu ya Muhammad, hendaklah kamu ikut. La ilaha illahu, maka disebut juga sini la ilaha illahu, tidak ada sembahan melainkan Allah Ta'ala. Wa'arid 'anil musyrikin, dan hendaklah berpaling, tidak mempedulikan golongan musyrikin. Tidak mengendahkan golongan musyrikin. Sebab golongan musyrikin benda yang tak betul. Oh, mereka golongan yang tidak betul. Apa saja dakwaan-dakwaan dia adalah dakwaan yang bentuk sangkaan saja, bukan berdasarkan dengan ilmu keyakinan. Yang datang daripada mereka adalah kejahilan, yang datang daripada mereka adalah bentuk keraguan. Maka inilah yang kena adanya dalam kalimah syahadah. Dalam kalimah syahadah mesti kena adanya penerimaan, ikut semua sekali apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Dan yang last sekalinya, yang akhir sekalinya adalah bentuk pengingkaran. Ini poin yang paling utama lah. Diletakkan di belakang ni supaya semua sekali itu jelas. Pengingkaran terhadap seluruh yang disembah selain Allah. Mana mengingkari semua sekali seluruh yang disembah selain pada Allah Ta'ala. Kena ada ingkar pada semua sekali. Mana kafir kepada perkara syirik. Kita terima, kita beriman kepada benda yang tauhid. Yang syirik kita ingkar. Yang kita terima adalah yang tauhid. Itu menolak ke semua sembahan ibadah ataupun juga bentuk doa kepada selain pada Allah Ta'ala. Ini seperti mana yang kita kita bahaskan secara panjang lebar dah beberapa minggu yang kemudian. Firman Allah Ta'ala ada berbunyinya wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain bersama Allah. Tiada Tuhan melainkan Dia.
Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan zat Allah. Baginya lah kuasa memutuskan segala hukum dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan untuk dihitungkan amal masing-masing dan menerima balasan. Maka daripada ayat ini, doa ibadah tu tidak boleh kepada selain pada Allah Ta'ala. Maka kita kena ingkari segala bentuk doa ibadah kepada selain pada Allah Ta'ala. Tidak mengingkari benda ini, maka masih lagi beriman dengan benda syirik. Benda yang syirik kita tidak beriman, kita kufur kepada benda syirik. Kita tolak benda-benda syirik ni. Kita ingkar akan perkara-perkara syirik. Jangan jadi kufur pada Allah Ta'ala. Kufur pada Allah Ta'ala tu tidak bolehnya. Jangan kita ingkar pada Allah Ta'ala, kita kena ingkar, kita kena kufur kepada yang selain pada Allah Ta'ala itu, yang nak dibuat ibadah, yang nak dibuat sembahan doa itu. Sebab tu kalau kita perhatikan di sini, ayat ni disebut juga la ilaha illahu, disebut la ilaha illallah. Banyak yang saya bawakan ayat-ayat adalah betul ada menyebut la ilaha illallah. Sama ada la ilaha illallah ataupun la ilaha illahu. Sama makna je. Mana semua sekali adalah yang menyebut bentuk ada kalimah tauhid. Dan kalimah tauhid inilah yang poin yang saya sebut 8 perkara. 8 perkara yang mesti kena ada dalam iktikad kita ketika kita mengucapkan kalimah syahadah. Paling kurang 8 perkara ini secara jelas. Mana kalau kita nak simpulkan adalah 8 perkara lah. Kalau mana disimpulkan dengan 8 perkara, mana kita mengucapkan berdasarkan ilmu pengetahuan, yakin, ikhlas, jujur, cinta, taat, terima dan ingkar. Ingkar perkara yang syirik pada Allah Ta'ala. Mengingkari perkara-perkara yang syirik pada Allah Ta'ala. Maka bila adanya 8 perkara ini, barulah kita betul-betulnya mengucap kalimah syahadah. Barulah betul-betulnya kita ni sebagai satu orang Islam. Kalau tidak, kita hanya dihukum sebagai orang Islam. Kenapa kita mengucap kalimah syahadah? Maka kita dihukum orang Islam. Tidak bolehnya ada setengah orang, contohnya ada Mak Saleh ke contoh kan, Mak Saleh ke, orang Hindu ke, orang Kristian ke, orang Yahudi ke, tak kira lah siapa-siapa. Yang orang kafir. Orang kafir tiba-tiba masuk Islam kerana nak kahwin. Dia nak kahwin. Sebelum dia kahwin tu dia masuk Islam. Tak kira lah sama ada dia beritahu ataupun tidak beritahu. Tapi dia mengucap kalimah syahadah lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia ada sebut kalimah syahadah. Maka kita tak boleh membantahnya. Dia ni masuk Islam tu kan nak kahwin dia tu, nak kahwin dengan orang Melayu je tu. Tak boleh kita kata gitu. Tak boleh kita kata gitu. Sebab apa? Dia sudah mengucap kalimah syahadah. Maka secara zahir hukum dia Islam. Yang kita nak bincangkan sini yang bukan zahir, yang batin dia yang sebenarnya. Iktikad dia, pegangan dia, hati dia tu sebenarnya apa? Maka kita naknya yang ada kualiti, yang ada kualiti dalam mengucapkan kalimah syahadah. Bukan yang hanya melafazkan kalimah syahadah tapi tak tahu apa-apa. Dan perkara ini juga penting untuk kita yang orang Islam ni. Sebab orang Islam ni kadang-kadang mengucap kalimah syahadah bila tak tahu. Kadang-kadang tak pernah pun saya tanya ada pernah mengucap kalimah syahadah, tak pernah. Daripada kecil lagi Islam dah mengucap kalimah syahadah apa. Maka bila dia tak pernah mengucap kalimah syahadah, kira-kiranya bila masa dia Islam. Tetapi tetaplah dihukum sebagai Islam kerana dia tu daripada ibu bapa yang Islam, tetaplah gitu. Tetapi dari segi hati dia, penerimaan dia, iktikad dia, adakah sesuai dengan apa yang kita dibincangkan sekarang ni? Maka kalau ada betul seperti mana yang kita sebutkan ini ada pada dia, maka dia tu Islam lah. Islam yang sebenar lah. Yang di dalam hati dia tu, iktikad dia, apa yang dia sebut tu yang benar. Jika tidak, dia mengucapkan kalimah syahadah hanya semata-mata mengucapkan kalimah syahadah. Maka ini dia akan dihisap depan Allah Ta'ala kelak. Allah Ta'ala akan bongkarkan semua sekali apa yang ada dalam hati dia, fahaman yang ada pada diri dia yang sebenar lah. Adakah betul, adakah jujurnya dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Adakah berdasarkan ilmu pengetahuan, adakah berdasarkan keyakinan yang sebenar, ikhlas, jujur, cinta, adakah ketaatan, adakah penerimaan, adakah ingkar menolak syirik itu ada ke tidak. Maka jikanya ada,
Alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, inilah yang kita jadi masalahnya kepada orang-orang tertentu. Tapi kalau dari segi hukum zahir, tetapnya Islam. Jangan pula siapa-siapa yang tak ada syarat ini terusnya kafir. Tidak terus jadi kafir gitu. Secara hukum, secara zahir, iaitu Islam. Maka dikhawatiri kalau adanya tidak dengan yakin, dia mengucap kalimah syahadah. Apa kalau dia tidak yakin? Dia tidak jujur, dia mengucap kalimah yang tidak jujur. Maka dia itu Islam ke kalau tidak mengucap secara jujur? Dia tidak ada cinta pada Allah Ta'ala dengan Rasul. Maka dia tu jujur, dia tu betul kan dia sebut kalimah syahadah? Dia tidak ada taat pada Allah Ta'ala dengan Rasul. Betul ke dia ni mengucapkan kalimah syahadah? Kan? Dan sebagainya lah yang saya sudah sebutkan tadi. Maka ini 8 perkara asas yang dibahaskan oleh ulama sebagai beberapa pelajaran penting lah untuk kita semua sekali mengetahuinya secara asas. Yang lain-lain lagi tu mestilah kita kena belajar dengan Al-Quran. Al-Quran ni memang tidak boleh tidaknya kita kena mempelajari Al-Quran, tafsir Al-Quran kita kena mempelajari. Paling kurang kita belajar sekali semua hidup pun 30 juzuk Al-Quran tu kita belajar sekali. Hadis pun paling kurang kita belajar juga, paling kurang apa yang wajib kita tahu tentang hadis-hadis yang wajib tu kita belajar semua. Dan yang lain tu tak apalah, yang tak sempat tu nak buat kan, tapi paling kurang adanya iradah, adanya niat lah, ada niat keinginan untuk mempelajari. Paling kurang tu adanya benda tu. Lepas tu sampai sini saja dulu pengajian kita untuk kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.